Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Lia Amira Anarigos. Fokus utama untuk edisi malam ini. Kerajaan Sarawak telah memperuntukkan dana sebanyak RM400 juta bagi melaksanakan pelbagai projek pembangunan di Kapit dalam tempoh 3 tahun ini. Menurut Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg, projek-projek ini merangkumi projek di bawah Agensi Pembangunan Ulu Rajang URDA, projek rakyat dan projek-projek kecil. Ujarnya, Kerajaan Sarawak menumpukan pembangunan termasuk di daerah Bukit Mabung dan setakat ini projek pembangunan berjalan dengan lancar, namun ada projek yang mengalami kelewatan disebabkan masalah logistik. Pada umumnya memang bahagian Kapit pesat membangun dan juga di kawasan-kawasan luar pada Kapit kita berkendakkan masa disebabkan oleh kekangan dari sudut logistik tadi. Jadi saya rasa bahawa dalam rancangan Malaysia ke-12 midterm review kita juga akan membuat kajian di atas pelaksanaan projek-projek tersebut. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat Jawatankuasa Koordinasi Pembangunan Negeri di Kompleks Kerajaan Negeri di Kapit pada Rabu. Menjelaskan berkenaan isu logistik, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari berkata terdapat kontraktor pelaksana berdepan dengan masalah membawa masuk bahan pembinaan ke tapak projek. Kita nak cari alternatif. Kerana ada juga bahagian construction dia menggunakan jalan. Disebab ada jalan dia tidak gunakan sungai. Kalau tak ada akses kita guna sungai dengan bajas bawakan bagang construction material ke site. Jadi kebanyakan kontraktor dia jalan, dia guna jalan, dia lupa ada sungai. Actually you still can use river for bringing the material. Dalam pada itu, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari memberitahu Bandar Kapit akan mengalami perubahan landscape pembangunan dengan pelaksanaan projek pembesaran Bandar Kapit. Jelasnya lanjut, Kerajaan Sarawak telah mempunyai pelan induk bagi projek tersebut yang juga akan menjadikan Bandar Kapit sebagai bandar baharu dan dilengkapi pelbagai kemudahan. Antaranya ialah commercial area, nombor duanya ialah skim perumahan, ketiganya sudah tentu jalan asas. Kerana kita boleh connect belakang Kapit terus ke kawasan Kapit baru. Dan kita juga akan menempat semula mereka yang mungkin terhapis oleh sungai. Terdahulu, Premier Sarawak menyampaikan cek bantuan dana sekolah mubalil di bahagian Kapit bagi tahun 2022 daripada Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain Unifor berjumlah RM944,800 sekaligus menyampaikan sijil pelantikan baharu Ketua Masyarakat di bahagian Kapit. Beliau seterusnya mengadakan lawatan ke bangunan pejabat URDA. Hadir sama timbalan-timbalan Premier Sarawak, Datuk Amar Douglas Ugah Embas, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan dan Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian, Menteri Kerja Raya merangkap Ahli Parlimen Kapit Datuk Seri Alexander Nantalinggi, Menteri-Menteri Kabinet Sarawak, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki serta timbalan-timbalan Menteri, Adun dan Ketua Jabatan. Laporan seterusnya, bilangan polis pelancong akan ditambah di Sarawak bagi menjaga keselamatan pengunjung terutamanya di destinasi tumpuan. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing berkata, anggota polis pelancong itu nanti akan ditugaskan di sekitar kawasan tumpuan pelancong dan juga bandar-bandar utama di Sarawak. Ya, memang tadi saya minta CP kita, ini CP cukup ambil briefing dan juga membantu kita. Itulah tadi saya kata yang membantu kita naik taraf mana-mana boleh. Saya memang minta tambahan saja, tapi yang hati kucing saya kata Sibu pun saya punya kawasan, Pintulu pun saya punya kawasan, jangan lupa letak polis pelancong juga. Dia kata dia akan bantu dengan kita. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mengadakan lawatan ke Ibu Pejabat Kontingen IPK Sarawak di Kuching pada Rabu. Tujuan lawatan kerjanya ke IPK Sarawak itu adalah untuk mendengar taklimat tentang peranan pihak polis dalam membantu menjaga keselamatan dari segi pelancongan.
Mengulas mengenai isu tiang bendera tertinggi di Malaysia yang akan didirikan di Kuching, beliau berkata struktur ikonik itu akan menjadi satu lagi mercu tanda di Sarawak sekaligus menarik lebih ramai pelancong. Kita akan encourage manja swasta dalam bantu, bukan sektor pelancongan tu. Pelancongan juga dan lain-lain sektor juga kita minta everybody work together, make sure kita punya ekonomi boleh dapat mengawal dan try our best to make sure ekonomi boleh dapat di turn around secepat mungkin untuk rakyat kita. Di Miri pula, Pusat Dialisis Persatuan Bulan Sabit Merah PBSM Permai Jaya yang baru dijangka beroperasi sepenuhnya pada Mac 2023. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, pusat tersebut telah mendapatkan lesen operasi setelah memenuhi ketetapan pemeriksaan akhir dan mendapat kelulusan daripada cawangan kawalan amalan perubatan swasta dari Kementerian Kesihatan Malaysia pada bulan ini. Menurut beliau, persiapan terakhir yang sedang dilakukan di pusat ini termasuk pemindahan sumber manusia, senarai pesakit dan juga kelengkapan fasiliti. Jelasnya lagi, apabila dibuka nanti, ia akan menyediakan kira-kira 40 mesin dialisis yang mampu menampung kapasiti seramai 240 pesakit dari sekitar kawasan utara Bandaraya Miri iaitu Kuala Baram, Senadin, Dudan, Permai Jaya dan Pujut. Datuk Seri Lee menambah ia sekaligus mengurangkan beban yang dipikul pusat sedia ada di Miri yang kini mempunyai lebih 340 pesakit. Jadi dengan adanya pusat dialisis baru ini, jadi kita boleh bahagi dua zon. Satu untuk kawasan utara di north, iaitu bandar di kawasan utara, Bandaraya Miri Utara dan juga di selatan. Yang mereka yang tinggal di dekat pasar, dekat Riam sebelah sana, mereka pergi ke pusat dialisis yang lama di itu Jalan Bulan Sabit di Miri itu. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas satu majlis penyerahan sumbangan mesin hemodialisis di Pusat Dialisis PBSM Permai Jaya Miri pada Isnin. 4 mesin hemodialisis bernilai RM186,899 itu disumbangkan oleh Sydney Lau & Co. Dalam pada itu, beliau yang juga penasihat PBSM Cawangan Miri merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak termasuk badan korporat, pertubuhan bukan kerajaan NGO dan individu yang memberikan sumbangan sama ada dalam bentuk kewangan maupun mesin untuk menyokong pengoperasian pusat berkenaan. Dalam perkembangan sama, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Senadin itu turut mengingatkan Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK di Miri agar menjadi teladan baik kepada masyarakat dan bersama memainkan peranan dalam menjaga nama baik Sarawak yang terkenal dengan hidup aman damai meskipun berbeza latar belakang agama dan budaya. Jelasnya, KMKK yang terpilih merupakan individu yang dipercayai mampu menjadi penggerak serta ejen pendamai dan pembangunan setempat. Beliau berkata demikian dalam majlis makan mesra perayaan Tahun Baru Cina anjuran Persatuan Ketua Kaum Masyarakat Cina Miri di Dewan Serbaguna Kompleks Islam Sarawak Miri pada Isnin. Menurutnya, dalam erti kata lain, KMKK sebagai individu yang paling dipercayai perlu menjaga kepentingan penduduk di bawah jagaan mereka. Justru semua KMKK turut diingatkan agar sentiasa peka dalam melaksanakan tanggungjawab masing-masing kerana mereka mempunyai peranan penting dalam membantu kerajaan menyampaikan maklumat tepat dan sahih kepada masyarakat. Beralih ke konstituensi Meradong dengan Kerajaan Sarawak meluluskan peruntukan sejumlah RM380,000 di bawah projek transformasi luar bandar RTP untuk menaik taraf 3 sekolah. Sehubungan itu, Adun Meradong Datuk Ding Kuong Hing telah mengadakan sesi lawatan dan tinjauan di tapak-tapak projek tersebut pada Isnin. Sesi lawatan dan tinjauan itu turut melibatkan pengetua, guru besar dan penolong guru besar sekolah terbabit. Antara projek RTP tersebut yang berada di bawah seliaan Jabatan Kerja Raya JKR bahagian Sarike adalah naik taraf prasarana gelanggang berbumbung SJKC Sutak bernilai RM100,000, naik taraf prasarana SK Bukit Nibong bernilai RM200,000 dan naik taraf prasarana Stadium SMK Kai Chung bernilai RM80,000. Dalam pada itu, Datuk Ding juga berharap kaki tangan sekolah akan memberi kerjasama kepada kontraktor yang telah dilantik untuk melaksanakan projek tersebut.
Tegasnya, pelaksanaan projek harus mengikut komponen yang telah dicadangkan. Selanjutnya, Agensi Pembangunan Sri Aman SADA telah meluluskan sebanyak 53 cadangan projek dengan kos anggaran keseluruhan bagi kesemua projek yang diluluskan adalah berjumlah 1.22 bilion ringgit. Pengerusi SADA Datuk Seri Rohani Abdul Karim berkata ia telah dimuktamadkan yang merangkumi projek infrastruktur, pertanian, ekonomi dan sosial. Jelasnya, setiap jawatankuasa kerja telah membentangkan laporan status pra-pelaksanaan bagi projek-projek yang telah diluluskan setakat ini. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan media selepas mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa pemandu SADA di Wisma SADA Sri Aman pada Isnin. Tambah beliau, beberapa lagi projek dijangka ditender pada tahun ini. Sekian edisi malam bersama saya Lia Amira. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. #menyebarfakta. Salam UKAS.